Hai, hello, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati. Ini satu kejutan besar dan mungkin juga kejutan buruk untuk musuh Anwar Ibrahim. Kalau ini benar, memang tak ada harapan lah. Muhyiddin, Mahathir, Hadi Awang, Azmin Ali, Hamzah Zainuddin, tak ada harapan lah mereka nak tengok Anwar tumbang, nak lihat Anwar tumbang pada PRU 16. Rakyat Malaysia kena bijak memikir. Ini adalah 6 pencapaian hebat PM Anwar yang tidak boleh dinafikan. Adakah ini satu kejutan buruk untuk Mahathir? Tak ada harapan lagi lah Mahathir untuk tumbangkan Anwar. Saudara-saudara yang saya amat hormati, satu tulisan daripada Harapan Daily bertarikh 10 Mac. Pengurus Dana Bertauliah Datuk Dr. Nazri Khan menyenaraikan 6 pencapaian hebat PM sepanjang mengemudi Kerajaan Persekutuan. Okey, baik, sebelum kita teruskan di sini, saya ada selitkan produk. Anda boleh lihat produk mana satu yang sesuai dengan Anda, yang ngam di hati, yang ngam di mata Anda. Boleh klik produk ini dan order macam biasa, macam dekat Shopee. Ini akan membantu saya dan ini akan membantu channel ini untuk berkembang lebih luas lagi. Saudara-saudara, Nazri yang dikenali sebagai DDNK berpendapat kestabilan politik dan pembangunan ekonomi merupakan perkara yang berlaku sepanjang pentadbiran PMX setelah berkhidmat sejak 24 November 2022. Menerusi TikTok, beliau menyenaraikan 6 perkara hebat PM lakukan di negara ini di Malaysia. Pertama, menstabilkan politik Malaysia sejak 2 tahun setengah. Ini pencapaian paling hebat untuk membawa keyakinan kepada pelabur. Kedua, pertumbuhan ekonomi tertinggi sejak 2017. Tahun 2023, pertumbuhan ekonomi 5.1%. Ketiga, pelaksanaan gaji minimum naik dari RM1.500 kepada RM1.700. Beri manfaat kepada 4 juta pekerja. Purata pendapatan pada 2024 adalah RM3.700, merupakan tertinggi sejak 10 tahun lepas. Keempat, rekod pelaburan asing meningkat terutama dalam semikonduktor dengan kebanyakan FDI dari China dan Amerika Syarikat (AS). Kelima, menstabilkan ringgit mencecah paras paling kuat hingga 4.1 pada September tahun lalu. Sebelum ini, ringgit paling lemah 4.8. Dan keenam, tumpuan kepada ekonomi digital dan pembangunan kecerdasan buatan AI. Antaranya, pelaburan bernilai RM20 bilion oleh konglomerat Malaysia YTL di Johor, DC di Elmina Business Park EBP, manakala Microsoft menabur sebanyak RM10 bilion termasuk membina infrastruktur digital dan mewujudkan peluang kemahiran AI. Nah, saudara-saudara, ini satu bukti bahawa Anwar telah meninggalkan musuh-musuh politik Anwar Ibrahim, dan ini mungkin menjadi satu penyebab untuk menjadi satu suntikan semangat untuk penyokong-penyokong Anwar Ibrahim pada PRU 16 nanti. Saudara-saudara yang saya hormati, tuan-tuan dan puan, apa komen Anda? Hello semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara yang saya amat hormati, sebelum kita teruskan dengan isu hangat hari ini, di sini saya ada selitkan produk. Tuan-tuan dan puan yang minat untuk beli produk yang saya share di sini, banyak produk yang saya kongsikan. Tengoklah mana satu yang sesuai, yang di hati. Anda boleh klik produk ini, order macam biasa, macam dekat Shopee. Okey, saudara-saudara yang saya amat hormati, tuan-tuan dan puan, setelah penemuan RM170 juta ataupun jumlah keseluruhannya 177 juta bersamaan dengan jongkong emas yang melibatkan nama bekas Perdana Menteri ke-9. Ada pula yang kata dana ini untuk projek tebuk atap. Dana ini mungkin untuk membeli 10 MP UMNO keluar daripada kerajaan. Ada satu tulisan yang saya ingat pernah membuat kenyataan sedemikian. Kalau cakap
berkaitan proyek Tebuk Atap. Adakah ini melibatkan Tun Mahathir? Wah, tapi antara ramai-ramai pemimpin yang membuat respon, pengakuan ataupun pandangan berkenaan dengan kes ini yang melibatkan nama Ismail Sabri, akhirnya Tun Mahathir akhirnya tampil dengan satu kenyataan yang mengejutkan ramai. Kes Ismail Sabri kita tunggu bawa ke mahkamah, kata Tun Mahathir. Bekas Perdana Menteri Tun M akui terkejut dengan SPRM berhubung bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri yang didakwa membabitkan kes rasuah dan pengubahan wang haram. Dr. Mahathir berkata, beliau tidak boleh menyatakan bahawa penemuan sejumlah besar wang tunai dan jongkong emas dalam siasatan SPRM itu adalah milik Ismail Sabri, kerana perkara tersebut perlu ditentukan oleh mahkamah dulu. Isu seperti ini kita biasanya pergi ke mahkamah dan pihak pendakwa akan membuat tuduhan dan pihak yang dituduh berhak untuk menjelaskan. Saya tidak boleh nak kata sekarang ini bahawa ini adalah milik Ismail Sabri ataupun tidak. Kita tunggulah bawa ke mahkamah, kita dengar apa sebenarnya yang berlaku. Menurut Tun Mahathir, siasatan SPRM terhadap Ismail Sabri berkaitan dengan perbelanjaan serta perolehan dana bagi kempen promosi keluarga Malaysia sewaktu pentadbirannya sebagai Perdana Menteri. Setakat ini SPRM merekodkan keterangan daripada 31 individu serta membekukan 13 akaun bank yang dianggarkan berjumlah RM 2 juta. Saudara-saudara yang saya hormati, tuan-tuan dan puan, bayangkan kalau Tun Mahathir terlibat dengan RM 170 juta ini, adakah beliau pun akan dipanggil oleh SPRM? Dan kita lihat di sini kenyataan Tun Mahathir seolah-olah sedang membela Ismail Sabri Yaakob. Sedangkan Ismail Sabri hari ini berada di pihak kerajaan. Walaupun mungkin ada yang kata antara 10 MP UMNO yang pernah menyokong Muhyiddin sebagai PM, salah satunya mungkin adalah Ismail Sabri, tapi mungkin ini terkait jugalah. Adakah sebenarnya Tun Mahathir, Ismail Sabri dan pemimpin-pemimpin PN yang lain mempunyai rancangan Tebuk Atap 2.0? Tak tahulah, tapi segala-galanya tidak mustahil untuk berlaku kan. Tapi pada akhirnya ini adalah pengakuan Tun Mahathir. Beliau kata tunggu bawa ke mahkamah, kata Tun M. Dan beliau berkata tidak mau buat pengakuan bahawa duit itu milik Ismail Sabri ataupun tidak, kerana belum tahu. Jadi saudara-saudara, kita nantikan saja apa yang akan berlaku. Apa komen Anda?